Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sembang SMB pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang pada hari ini. Saya Muhammad Zaki Haji Alwi, bukan moderator anda, dan topik yang dibincangkan pada pagi ini cukup menarik berkaitan dengan perancangan kewangan, iaitu bagaimana mengurus komitmen pinjaman dan kewangan. Sebelum saya serahkan kepada penceramah sedikit makluman berkaitan dalam program kita pada hari ini. Yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan berkaitan topik yang dibincangkan, silalah hantar persoalan tuan-puan melalui chat yang berada di Zoom, sila hantarkan di ruang chat. Kepada anda yang berada di FB Live di ruangan komen Dan kami akan cuba soalan tuan-puan dan sekiranya kita masih ada masa, soalan terpilih akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Yang keduanya, tuan-puan juga layak pada pagi ini untuk menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan maklum serta maklumat yang diminta melalui QR Code dan juga link yang akan diberikan nanti. Dan di akhir sesi, kita adakan sesi pop quiz di mana 3 soalan mudah akan dikemukakan di skrin. Dan untuk menyertai pop quiz ini, tuan perlulah menjawab dengan tepat dalam masa terpantas. Setiap pemenang akan menerima hati dari ASMB, itu berupa voucher taman nilai Touch and Go bernilai RM15 seorang dari email yang didaftarkan. Alright? Baiklah. Terima bersama kami di sesi dan sikit makluman kita dengan penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Mala Supramaniam, Head Household Financial Education Department AKPK. Beliau berkelulusan sejarah muda ekonomi di ujian dari Universiti Kebangsaan Malaysia, merupakan Registered Financial Planner, itu perancang kewangan berdaftar, dan menggunakan kejayaannya di Bank Perdagangan dengan jawatan kad kredit. Dan juga terlibat dalam menubuhkan Shared Services Department di Jabatan Kad Kredit untuk merancang dan membangun sebarang keperluan baru yang diperlukan dalam meningkatkan kecekapan dalam tugasan pentadbiran jabatan dan dilantik juga untuk mengetuai unit tersebut. Telah menyertai AKPK pada tahun 2009 lagi sebagai credit counselor dan berkenan untuk memberi bimbingan dan kaunseling kepada pemohon yang mengalami masalah keuangan. Kemudian itu beliau menyertai Jabatan Pendidikan Kewangan dan dilantik untuk mengetuai program community outreach untuk mempromosikan program pendidikan kewangan AKPK. Ini beliau adalah Ketua Pengembangan Modul di Jabatan Pendidikan Kewangan, terutamanya bertanggungjawab untuk membuat bahan latihan yang relevan mengenai pendidikan kewangan, latihan pelatih dan juga latihan personal untuk penampilan media. Itu dia. Selamat pagi Puan Mila. Yes, selamat pagi Cik Zaki. Sehat nampaknya, ceria pada pagi ini. Sehat. Cik Zaki sehat. Alhamdulillah saya sehat. Okey Puan Mila, boleh kita kongsikan dengan tajuk yang cukup menarik pada hari ini, iaitu bagaimana mengurus komitmen pinjaman dan kewangan. Silakan Puan Mila. Alright. Terima kasih Cik Zaki. Selamat pagi semua. Diharap semua pun sihat di pagi Jumaat ini. Saya rasa ramai menunggu hari Minggu So diharap nak berehat walaupun saya rasa ramai dah pulang ke kerja dan mungkin ada yang masih bekerja dari rumah pun saya rasa masih maklumlah kan hujung-hujung tahun ni banyak KPI nak dicapai, banyak kerja nak dihabiskan, banyak yang dulu tertangguh akibat MCO, AMCO dan sebagainya semua nak mengejar So saya rasa semakin busy lah saya rasa hujung tahun ni kan. Dulu kalau kita kata hujung tahun ni waktu nak bercuti semua excited tapi sekarang rasanya macam semakin busy lah, semakin rasa macam bising kalau hujung tahun ni So hopefully semua orang mendapat a good break tomorrow yang dinanti-nantikan dan dalam waktu tu mungkin hari yang sesuai untuk memikirkan tentang kewangan jugalah mungkin waktu yang sesuai untuk kita melihat kepada kewangan dan apa yang nak dibicarakan hari ini mungkin boleh dipikirkan untuk lusa dan esok Bolehlah ambil masa untuk fikirkan
So di mana yang kita cakap ya, tadi kita nak bincang tentang pengurusan kewangan kita, dan tu yang kita nak lihat. Kalau kita selalu cakap lah, kalau wang tu diurus minda tenang ya, sebab emosi kita ni sebenarnya banyak bergantung kepada kewangan, betul kan? Kalau dapat tekan hari ni ramai mungkin dapat gaji je yang bekerja sebab 25, 26 kan. Emosi kita lain rasanya hari ni kan. Dia akan gembira, dia akan ni. Tapi bila dah macam penghujung-penghujung sikit atau minggu terakhir, bulan seterusnya dan sebagainya, bila dah kekeringan sikit, kita akan rasa terlalu down, terlalu murung kan, marah tak tentu pasal, orang tanya benda lain pun marah juga kan, kat rumah kan. So it's common ya, emosi kita ni memang bergantung sangat kepada kewangan. Kita bukan nak cakap semuanya duit, tapi apa nak buat, duit memainkan peranan yang penting sangat dalam kehidupan kita, dalam kebahagiaan keluarga, dalam anak, pembelajaran anak, semuanya, kesihatan kita, semuanya ni berkaitan dengan duit ya. So itulah sebabnya dia perlu diurus. Agar kita sihat, minda kita tenang, kesihatan kita sihat, keluarga kita happy ya. So itu important ya. Sebab kalau kita lihat statistik dalam keluarga ya, kebanyakan statistik yang dikongsi beberapa tahun dulu oleh Kementerian Wanita ya, katakan 3 sebab, top 3 reason berlakunya perceraian, dan salah satunya memang kewangan punca ya. So keretakan keluarga dan sebagainya semuanya bergantung kepada kewangan juga ya. So jadi itulah sebabnya kita perlu fokus kepada pengurusan kewangan, dan lebih-lebih lagi di waktu sekarang ni, di waktu pandemik, di waktu krisis, di mana ramai terjejas ya. Di waktu ni sebenarnya lebih penting untuk kita fokus kepada pengurusan kewangan ni ya. So itu yang kita nak lihat, apa yang kita nak fokus. Tapi saya nak kongsi dululah saya dari mana ya. Zaki dah bagi tahu. Saya ni memang dari AKPK. AKPK ialah sebuah agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia tahun 2006, dan memang ditubuhkan untuk membantu dari segi pengurusan kewangan, pengurusan hutang dan sebagainya ya. So AKPK pada awalnya memang membantu individu sahaja untuk pengurusan kewangan. Tetapi mulai tahun lalu, di mana April tahun lalu, kami telah mula berunding dan memberi nasihat untuk perusahaan kecil dan sederhana, SME juga ya, small medium enterprise. So bagi small medium enterprise atau perusahaan kecil dan sederhana yang mengalami masalah pun boleh datang ke AKPK, dan kami akan membantu ya, kami akan membantu berunding dengan pihak pemberi institusi kewangan tu yang memberi pinjaman. Kami akan berunding untuk mendapatkan satu struktur bayaran yang peminjam mampu bayar dan pemberi pinjaman pun setuju untuk boleh bayar ya. So itu yang kami akan buat, kami akan menolong. Ingat ya, AKPK tak memberikan pinjaman ya, kami tak ada sebarang jenis pinjaman. Pinjaman semua daripada bank sahaja. Kami hanya akan berunding dengan pihak institusi kewangan untuk dapatkan satu struktur pembayaran yang peminjam mampu bayar dan pemberi pinjaman setuju terima. Itulah dalam ringkasnya lah kalau dikatakan macam mana kita membantu. Dan selain daripada pengurusan hutang, of course kami juga ada satu bahagian yang kami nak mencegah. So kami memberikan pendidik, sebab melalui tinjauan kami lah, melalui tinjauan kami didapati ya, ini survey kami yang
setiap kali ada pelanggan kami yang datang untuk masalah keberhutangan tu, kami akan menanyakan soalan, kenapa jadi dia masalah keberhutangan ni, ya? Dan lebih daripada 50% yang datang kepada kami mengatakan dia menghadapi masalah pengurusan kewangan ni ataupun masalah keberhutangan ni adalah disebabkan tiadanya pengurusan kewangan. Ini yang mereka bagikan pada kami, ya. So disebabkan tiadanya pengurusan kewangan, kalau berlaku apa-apa perubahan macam sekarang berlakunya krisis, kita sangkut disebabkan simpanan dulunya kita tak dapat nak simpan dan sebagainya, kita tak fokus. Of course juga ada juga sebab yang disebabkan oleh situasi yang tidak diduga, kesihatan dan sebagainya, tetapi ramai yang datang kepada kami, bukan kami bagi tahu, ya, yang datang kepada kami yang beritahu adalah disebabkan pengurusan kewangan. So oleh sebab tu kami tanya lagi, kenapa pengurusan kewangan, apa jadinya? Sebabnya yang datang pada kami ni, dia kata ramai yang mula meminjam tu, dia meminjam lebih daripada yang dia mampu. Ataupun mungkin dia tak faham sangat terma dan syarat daripada institusi kewangan dan sebagainya. Itu menjadi punca, dia kata. Okay? So jadi kami fikir, okay, kalau macam tu pendidikan kewangan pun sangat-sangat perlu supaya kita boleh mengelakkan isu-isu seperti begini, ya. So jadi itulah yang kami kata, kita kena fokus kepada isu pengurusan kewangan kita ni sangat-sangat terutama sekali dalam waktu mengharungi cabaran sekarang. Itu yang kami keluarkan 7 langkah dalam mengharungi cabaran. Yang paling penting kita kena kenal dulu. Okey. Sebab sekarang ni dalam situasi yang sempit ni, kita kena kenal. Kita kena kenal setiap ringgit yang masuk dan setiap ringgit yang keluar. Itu penting. Tak boleh nak elakkan dah. Kita kena tahu. So paling penting kita kena kenal dari mana kita akan dapat sumber pendapatan, gaji ke, kalau dah kehilangan kerja, adakah kita akan bergantung kepada perniagaan atau kita dapat bantuan dan sebagainya. Kenal dulu. Kenal di mana sumber ini datangnya. Okay, dah kenal sumber pendapatan, kita kena tengok kepada perbelanjaan kita pula. So perbelanjaan pun yang paling penting kita kena kenal di mana kita belanjakan duit kita. Selalunya, biasanya berlakulah sekarang ni kan, duduk kat rumah pun kita belanja online banyak. Gaji masuk, keluar, lepas tu kita duduk termenung. Kemana pergi duit saya? Kemana pergi ringgit saya? Kemana saya belanjakan? So dia jadi macam tu. Yang itu memang dalam pengurusan kewangan is a no-no. Ya? Dalam pengurusan kewangan, soalan yang paling penting yang kena dijawab, yang anda kena tahu jawapan dia ialah ke mana perginya duit saya. Anda kena kenal ke mana perginya setiap ringgit yang anda dapat tu. So jadi anda kena wujudkan sistem tracking ni. Sistem tracking ni sangat penting. Sama ada anda boleh gunakan apps dekat phone, mobile phone dia ada banyak apps yang boleh download untuk budget tracking, untuk tracking perbelanjaan. Even certain bank, ada setengah bank dia pun ada apps dia mereka sendiri yang boleh membantu. So jadi anda kena kenal. Setiap kali dapat duit, catat. Setiap kali belanja duit, catat. Dengan cara tu barulah kita tahu apa sebenarnya yang kita belanjakan dan ke mana perginya sebenarnya duit kita. Dan kalau kita dah kenal yang ini, barulah kita boleh tahu kalau saya nak kurangkan, di mana saya boleh kurangkan, kalau saya nak lebihkan, di mana saya boleh lebihkan. Barulah kita tahu. Sebab sekarang ni kalau kita tak tahu, kita akan menyalahkan semua orang. Kita akan menyalahkan ahli keluarga, kita akan menyalahkan pasal dialah belanja kita tinggi, pasal inilah belanja kita. Kadang-kadang kita lihat kepada masalah yang salah. Itu sebenarnya bukan masalah. Sebenarnya ada masalah yang lebih besar tapi kita tak sedar sebab kita tak lihat. Dan kadang-kadang perbelanjaan yang kecil-kecilan yang kita buat tu sebenarnya tak perlu. Tapi kita buat sebab kita rasa alah kecil je, RM20, RM30, RM50 je sebulan. Apa salahnya saya belanjakan. Tapi kalau anda fikirkan, kalau saya boleh jimat RM50 tu, sebenarnya saya simpan RM50 tu sebulan, setahun dah RM600.
kalau saya lihat 600 besar kan jumlah dia, tapi kalau lihat 50 dia kata alah adalah tak banyak pun. Itu yang kita katakan. Ada macam kalau kita lihatkan subscription kita, ramai yang buat subscription macam-macam waktu MCO hari itu. Siaran ni lah, siaran berbayar ni, siaran berbayar tu, siaran berbayar ni. Tapi sekarang ni bila kerja semua dah meningkat semua dan ni dah tak ada masa nak tengok pun. Tapi siaran tu langganan tu semakin tiap bulan masih berjalan. Tapi kita fikir alah apa pun RM60 je, RM70 je tak apa. Macam tu. Tak tengok pun tak apa. Mungkin ada hari saya tengok. Tapi tengoklah dalam seminggu ke sebulan tu berapa kali, berapa jam yang anda dapat luangkan. So perlu ke? Kalau tak, mungkin saya boleh jimat RM70 tu, RM80 tu waktu tu. Dan mungkin RM70, RM80 ni kalau saya simpan dalam jangka waktu yang lama, banyak duit dia sebenarnya. So kita kena ubah mindset ni. Selalunya kita akan fikir alah lebihkan simpanan tu. Kalau simpanan maksudnya beratus-ratus lah kena simpan. Berpuluh-puluh tak main kan. Tapi sebenarnya daripada berpuluh-puluh tu lah yang boleh jadi beratus-ratus. Saya nak kongsi ya. Ramai orang bila kita katakan lebihkan simpanan dia akan berumur. Dia kata lah macam mana lah nak simpan buat duit yang ada pun tak cukup. Macam mana saya nak ni, macam mana saya nak fokus ya. Tapi saya nak kongsi ya. Kita dulu pernah lah buat program dengan community ya. Dan ada buat program pengurusan kewangan ni dengan peniaga-peniaga yang kecil-kecilan, kakak-kakak kita yang jual cendol, yang jual nasi lemak ya, kami buat. Kami bagi cabaran simpanan ni, kami bagi cabaran untuk menyimpan ni. Dan ada yang sahut cabaran tu yang ni saya nak kongsi satu kes yang memang saya tak boleh lupa. Ya, dia ambil cabaran, dia mula kakak ni dia jual cendol ya, dia jual cendol. So dia mula ambil cabaran, dia simpan RM20. So setiap RM20 yang dia terima ni dia simpan. Dia simpan 3 tahun dia simpan. Dia tunjuk kepada kami ya, jumlah simpanannya telah mencapai RM30,000. Saya tak tipu ya, daripada RM20 dia dapat simpan sampai RM30,000. Dan disebabkan dia didedahkan dengan pengurusan kewangan dan sebagainya, dia mula menyimpan. Of course lah dengan PNP dia mula melabur. Dan menggunakan duit tu untuk membantu dia. Dan yang ni berlaku beberapa tahun dulu ya. Dan of course bila pandemik ya melanda, penjagaan cendol dan sebagainya semuanya terjejas sebab dia gerai dia ialah di tempat pelancongan ya yang famous. So jadi bila berlaku begini, of course tak ada orang dah boleh berkunjung, dah tak boleh keluar rumah dan sebagainya, memang terjejas teruk penjagaan dia. Tetapi disebabkan simpanan dan pelaburan yang telah dia buat tu ya, dia boleh ada modal pula sekarang untuk memulakan sesuatu yang lain yang laris di waktu ni, iaitu berkaitan produk kesihatan. Of course sekarang ni semua orang fokus pada kesihatan dan sebagainya, dan disebabkan dia ada modal, dia boleh ambil opportunity, dia boleh ambil peluang kepada peluang yang ada sekarang. Nampak tak bagaimana simpanan dan pelaburan tu dapat membantu dia di waktu dia memerlukan. Dan simpanan ni dia mula bukan dengan beratus, dia mula dengan 20. Tapi yang paling penting kat sini ialah bukan berapa yang anda mulakan, tetapi konsistensi. Konsistensi tu yang paling penting. Dia kena buat selalu. Bukan berapa tapi selalu. Itu yang penting. Kena buat selalu. Kalau dapat dia ambil. So kita boleh mula beberapa cara dari segi simpanan ni. Sama ada kita boleh pilih warna yang kita suka, kita boleh pilih ringgit yang kita suka. Ada yang nak simpan RM1, ada yang nak simpan RM5 ya. Boleh apa-apa cara, tapi buatkan dia selalu dan mulakan. Bila dah ada 1,000, pindahkan dia kepada pelaburan supaya duit kita tu meningkat. Duit kita tu grow. Sebab dalam akaun simpanan sahaja kalau disimpan, ulangan kita ni terlalu rendah. Kita tak boleh nak
mengatasi kadar inflasi ya. So jadi adalah penting untuk kita fokus kepada pelaburan supaya duit kita ni boleh digunakan di masa depan ya. So itu yang lebihkan simpanan. Jangan risau, tak perlu besar-besar. At least anda ambil cabaran RM1, anda ambil cabaran RM5 pun cukup. Dan ambil cabaran dalam 1 tahun ni saya akan tambahkan lagi pelaburan saya dan sebagainya. Itu yang penting ya. Tapi di dalam waktu pengurusan kewangan ni semua pun anda kena kenal juga hutang anda, sebab kalau anda tak jaga hutang anda meningkat dengan teruknya nanti, dia akan mengganggu juga. Tak guna kita melabur, tapi kita melabur kat sini dapat pulangan 5%, tapi hutang ni kita bayar 7%, 8%, 10% bunga dia. So, sebenarnya kita rugi tau. Kita rugi sebab kos yang keluar lebih tinggi. So, jadi kita kena fokus, kena lihat hutang kita ni kalau boleh kita nak selesaikan lebih awal supaya kita boleh gunakan dia, supaya pulangan yang kita dapat daripada pelaburan kita ni pun akan membantu kita. So, jadi kita nak lihat juga pada masalah keberhutangan ni, sebab ramai ya, kalau dia dah ada tanda-tanda menghadapi masalah kewangan seperti ni, tidak cukup berbelanja, menggunakan hampir atau melebihi kad kredit dia, ya, bayaran balik pinjaman dah melebihi 60%. Yang ini kalau nak kira dia macam mana, kita panggil ni nisbah hutang kepada pendapatan. So kalau kita lihat nisbah hutang kita, katakan Cik Ali ni, dia gaji dia RM4,000, dia bayar rumah RM800, dia bayar rumah RM1,200 lah ya, dia bayar rumah RM1,200, dia bayar kereta dia RM800. Itu je dua pinjaman dia. So kalau kita lihat gaji dia RM4,000, dia bayar rumah dengan kereta RM1,200, $800, RM2,000 jumlah dia. So kita ambil RM2,000 ni, kita bahagi dengan gaji bersih, dia kena gaji bersih. Kita anggaplah gaji bersih dia RM4,000 kan. So di gaji bersih dia RM4,000, kita ambil RM2,000, kita bahagikan dengan RM4,000 dan darab 100, kita akan dapat 50%. So maksudnya 50% daripada gaji Cik Ali ni pergi kepada bayaran pinjaman. Maksudnya kalau 50% dah pergi untuk bayaran pinjaman, dia ada 50% lagi untuk sara diri dia. Adakah ini cukup? Ini cadangan dan saranan kami lepas kami menganalisa dan sebagainya. Apa yang terbaik ya? Apa yang terbaik ialah bayar hutang, peratusan pembayaran hutang ya. So nisbah hutang kepada pendapatan kenalah di bawah 40% ya. So kita kena pastikan 40% daripada bayaran kita adalah tidak boleh, bayaran kepada pinjaman jangan melebihi 40%. Itu yang penting. Okay? So jadi bayaran kepada pinjaman jangan melebihi 40%. Dalam 100% pendapatan kita, 40% untuk hutang, 10% untuk simpanan dan 50% untuk sara diri. Okay? So 40 untuk pinjaman, 10 untuk simpanan dan 50 untuk sara diri. Tapi balik hari ni kiralah ya, lepas ni kira senaraikan jumlah pinjaman yang ada. Lepas tu ambil jumlah pinjaman tu bahagi dengan gaji bersih anda darab 100. Tengok peratusan dia. Tapi kalau lihat peratusan dia baru 20, aku ni baru 20. Adalah 20% lagi boleh ambil pinjaman, aku nak ambil lah. Jangan pula macam tu. Sebab tak payah penuhkan kota untuk ni. Ini bukan nak penuhkan kota, tak payah. Ya? So, jadi kita ambil pinjaman sekiranya betul-betul perlu sahaja. Ya? So, jadi ini formula dia lah ya, nak kira balik bayaran balik pinjaman jangan melebihi 60%. Kalau dah melebihi 60%, katakan saya pernah lihat ya yang datang ke AKPK, saya pernah lihat daripada gaji dia 80%, 90% dah pergi untuk bayar pinjaman. Tinggal 10% je, mana boleh dia nak sara diri kan? So jadi itu yang kita katakan bayaran pinjaman dia kalau dah melebihi 60 tu memang dah ada masalah lah maksudnya ya.
So jadi dan selalu dihubungi dan diberi peringatan hutang tertunggak oleh institusi kewangan. Ambil call je, orang call stress kan. Memang kita stress, kita ni kan. So jadi ya, ini tanda dia meminjam untuk membuat pembayaran pinjaman sedia ada. Dah ada pinjaman yang ada, tak tahu macam mana nak selesaikan pinjaman yang sedia ada, dia ambil pinjaman baru. Setiap kali ambil pinjaman baru untuk selesaikan pinjaman lama. Apa dia guna? Cara gali lubang baru untuk tutup lubang lama. Yang ini bagus ke? Of course tak. Kita tak nak sampai ke tahap setiap kali nak ambil pinjaman, setiap kali tak boleh bayar pinjaman, nak cari pinjaman baru. Setiap kali. Ini sama maksudnya dengan overlap. Ramai dia buat overlap tu pun. Setiap kali ambil pinjaman, dia ambil, tutup, dan akan sampai satu waktu dia memang dah tak boleh bayar semua. Ini yang dikatakan forever lah, happily, tapi dia bukan happily ever after. Dia forever continue je tapi tak happily ever after ya. So kita tak nak sampai ke tahap begitu ya. Dan sudah menerima tindakan undang-undang, pemulihan hutang dan sebagainya. So kita pun tak nak sampai dah sampai ke bank dah call, ni dah call ya. So kita tak nak ke sampai begitu ya. So jadi menerima tindakan undang-undang dah. So kita nak lihat ya. So sebab keberhutangan, saya nak tunjuk video ni dulu ya. Saya nak tunjuk video ni. Saya rasa saya nak check dulu ya sama ada saya share dengan video tak tadi. Okey. Saya nak tunjuk video ni dulu. Kita lihat video ni dulu ya. Happy birthday, Hani. Ibu, nanti Hani kalau balik busy ni. Oh, grandnya birthday you, Hani. Thank you so much for coming. Selfie. Next time kita pergi Bali. Hani. #holiday, #BFF. Nak beli yang ni dah. Nanti aku bayarlah. Kau buat pinjaman untuk birthday party kau tahun lepas? Time susah ni, semua tak boleh harap. Selamat ulang tahun ke-24 anak ibu. Ibu. Tolong Hani, Ibu. Ya, itu yang dikatakan video yang kita tunjukkan. Rasanya kenapa jadinya ramai orang berhutang banyak? Jadinya isu keberhutangan tinggi ni. Rasanya kenapa? Kalau kita cakap kan, kalau kita lihat video tu, kita nampak keinginannya, boros, ya, apa lagi? Saya boleh baca chat dia, show off. Show off ya, nak menunjuk-nunjuk ya, apa lagi? Spending beyond your means, ya, betul ya. And kalau kita lihat memang semua yang anda cakap tu betul. Kalau kita, hilang ya, so memang gaya hidup, nafsu, kadang-kadang tiada urusan kewangan yang baik, betul ya, tiada financial planning ya. Dan kalau kita lihat kadang-kadang greed, tamak. Dia nak semua. Dia nak cepat kaya. Tahu tak skim cepat kaya? Dia nak cepat kaya. Tapi akibat perasaan tamak dan akibat perasaan ni dia jadi cepat miskin. Itu yang dikatakan sebab keberhutangan tinggi ni. So kita kena jaga ya, memang buat dulu fikir kemudian. Betul-betul Cik Ida ya, buat dulu fikir kemudian, pengaruh rakan sebaya. Yang ini memang betul, ramai terpengaruh ya, terpengaruh daripada kawan, peer pressure nak dikatakan. Dan sekarang ni isu peer pressure ni jadi lebih teruk ya, sebab social media. Social media dulu kalau orang beli kereta dia nak tunjuk ke anda, dia kena datang ke rumah kan. Sekarang ni beli je dah snap dekat handphone, dah share kat social media. Makan pun dia share, pergi bercuti pun dia share. So dia jadi macam semuanya. Kalau anda tengok video tadi pun dia nak share sebenarnya. Dia nak like, dia nak share, dia nak disukai oleh orang lain. Dia nak orang lain tengok foto-foto dia, orang cakap wah hebatnya. Kita nak kumpul like dah jadi dalam. Dan dalam mengumpul like ni
inilah jadinya gaya hidup ya yang kita panggil. Tapi saya juga pernah lihat ya yang greed, tamak. Dia nak cepat kaya. Dia ambil pinjaman buat pelaburan, macam-macam pelaburan dia orang buat ya dulu. Kalau kita pernah tengok banyak skim daripada skim tanam pokok gaharu kepada skim ternak lintah, ternak cacing, macam. Sekarang ni banyaknya online, internet, trading lah, macam-macam trading lah. Semua ni jadi salah. Dia tersangkut jadi skim cepat miskin pula ya. So, jadi kita kena fikir ya, kena berhati-hati sangat ya bila nak buat pelaburan, bila nak mengurus ni, sebab dia boleh membawa kepada keberhutangan yang tinggi ya. So kalau kita gagal dalam mengurus kewangan kita, hutang kita ni pun sangat ni, sebab institusi kewangan akan mulalah mengambil tindakan ya. Of course dia akan mula dengan dengan menghantar notis, membuat telefon call dan sebagainya, hantar saman ya, mula hantar saman, lepas tu dia bawa ke penghakiman. Yang penghakiman yang kita risau kalau dia bawa kepada kebankruptan ya. So kalau kita lihat kepada kebankruptan ya, sekarang ni threshold dia 100,000, disebabkan pandemik mereka telah membawa kepada 100,000. Bermaksud kalau baki pinjaman dia 100,000 ke atas, 100,000 dan ke atas, barulah dia boleh membawa kepada kebankruptan. Barulah institusi kewangan tersebut boleh mengatakan okey, kita akan menuntut melalui penghakiman dia ialah kebankruptan. Okey. So jadi kita kena ingat ni ya, sebab ramai kadang-kadang dia risau, bank telefon ugut dia, pemungut hutang pula telefon ugut dia, kata kalau you tak bayar sekarang, hutang you akan jadi hutang you akan bertambah kepada, kita katakanlah dia hutang 20,000, bank telefon pemungut hutang pula telefon cakap you tak bayar, esok saya nak bankruptkan awak. Dia cakap ugut macam tu. So orang ni takut, aku nak kena bankrupt ke macam mana ni. Lepas tu dia pergilah cepat-cepat pinjam daripada tempat lain dan sebagainya untuk bayar ni, sebab takut nak kena bankrupt ya. So kita kena tahu jumlah kita ni. Yang paling saya risau yang selalu kita orang jumpa yang sangat menakutkan, lebih menakutkan ialah dia tak boleh bayar dari kat sini. Dia risau dia tak boleh bayar kat sini, dia pergi ambil pinjaman daripada tempat lain, tetapi yang lebih teruknya ialah dia ambil pinjaman daripada peminjam wang tidak berlesen. Itu yang kami risau, itu yang kami sangat-sangat risau kalau dia pergi kepada pemungut wang tidak berlesen ya. So jadi itu yang kami sangat risau. Iaitu kalau dah gali lubang yang itu, memang teruk lah, memang teruk dan memang tak boleh nak keluarlah daripada tu ya. So jadi kita berharap ya, in fact kalau saya nak katakan, kalau betul-betul situasi dia dah tak boleh nak bayar ya, dia memang dia dah sangkut habis, dia tak boleh nak bayar, tak apa, pergi kepada bankruptcy, tak apa, it's okay, kita boleh cari jalan untuk keluar. Dia bukan maksudnya hukuman mati gantung lepas ni tak boleh buat apa, it's not that ya. Tapi kalau betul-betul situasi dia memang dia, kalau boleh datanglah lebih awal untuk cari penyelesaian, tapi ada kalanya memang semua dah kehilangan dah apa, dah memang dia nak cari. Sebab yang ini bankruptcy ni ada jalan penyelesaiannya, boleh bayar dan boleh keluar ya. Dia bukan hukuman seumur hidup ya. So jadi jangan ambil keputusan yang lebih teruk, iaitu ambil pinjaman daripada especially peminjam wang tidak berlesen. Itu memang susah nanti ya. So jadi apa yang kita akan tengok kepada yang ini, bankruptcy, kalau kita lihat paling ramai yang bankrupt adalah disebabkan pinjaman personal loan, pinjaman pembiayaan peribadi atau pinjaman peribadi diikuti dengan kereta. Kenapa ya? Sebab kedua-dua pinjaman sebenarnya dia dikira atas kadar sama rata, flat rate ya. Dan kalau kita lihat kepada peminjam wang, pinjaman peribadi ni,
kebanyakannya dia ambil untuk tujuan yang gaya hidup, lebih kepada gaya hidup. Kalau kita lihat dia lebih kepada nak kahwin, dia nak renovate rumah dia nak bercuti. So pinjaman-pinjaman ni ialah pinjaman yang tidak produktif. Maksud produktif di sini ialah, katakan kalau saya ambil pinjaman untuk beli rumah. Kalau saya ambil pinjaman untuk beli rumah, selalunya nilai harta bersih rumah naik kan, nilai rumah naik. So, bila nilai rumah naik, kita untung juga ujungnya, betul tak? Katakan kalau kita ambil pinjaman untuk buat perniagaan, saya dapat keuntungan daripada perniagaan tu untuk menyara diri saya. So yang itu semua dipanggil pinjaman yang boleh membantu kita meningkatkan nilai harta bersih kita atau pulangan kita. Tetapi kalau saya ambil pinjaman untuk kahwin, kalau saya ambil pinjaman untuk bercuti, dia sebenarnya lebih kepada gaya hidup saya, dan selepas ambil pinjaman ni, perbelanjaan saya semakinnya meningkat. So macam mana saya nak bayar balik pinjaman ni? So, jadi pinjaman yang untuk gaya hidup ni kita kena elakkan. So, tapi kalau kita lihat ya, ramai yang sangkut dengan pembiayaan peribadinya. Yang keduanya kereta. Kereta disebabkan dia susut nilai. Dia aset yang susut nilai. Walaupun kita beli kereta untuk keperluan kita, tetapi kita kena betul-betul fikir adakah itu kereta yang kita mampu. Sebab ramai bila dia beli kereta, dia hanya akan lihat kepada ansuran bulanan. Dia tak melihat sangat kepada maintenance kereta tu. Lepas tu bila sangkut tak boleh bayar, bank tarik balik dan sebagainya, dia jadi lebih tinggi hutang dia sebab nilai kereta menurun. Kalau kita nak jual balik dan sebagainya pun menurun. So jadi itu yang dimaksudkan ya, dia jadi macam pembiayaan yang jadinya tidak menyebabkan kebankruptan ya. So jadi kalau kita lihat di kalangan umur pun 30 hingga 44 ni sangat kritikal. Sebab kalau lihat AKPK punya statistik yang datang dengan isu keberhutangan pun adalah di kalangan umur ni. Umur ni kenapa? Umur ni umur yang komitmen tinggi ya, sebab kita anak-anak tengah membesar. Ada yang baru memulakan keluarga atau anak dia nak sambung belajar dan sebagainya. Lepas tu di kala waktu ni, ibu bapa kita pun semakin beruzur, tua, mungkin kita kena tanggung penyakit dan sebagainya. So jadi memang sangat kritikal lah umur ni. Tetapi sekiranya dia daripada awal ya, dia mula belajar, dia dah mula menyimpan dan mula mengurus kewangannya, dia boleh mengatasi waktu ni ya. So penting untuk kita jaga ni ya. Dan kalau berlaku kebankruptan, apa jadinya? Kalau berlaku kebankruptan, walaupun saya cakap tadi dia bukanlah hukuman seumur hidup ya, cuma ada beberapa sekatan. Sekatannya dia tidak boleh keluar daripada luar negara. Dia tak boleh keluar ke luar negara, maaf saya. Tanpa kebenaran pengarah Jabatan Insolvency Malaysia ya. Dia tak boleh mulakan perniagaan atas nama dia dan sebagainya. Akaun simpanan, akaun semasa semua akan dibekukan, kecuali dia akan ada satu akaun kalau dia bekerja dan memerlukan satu akaun ni untuk gaji dia masuk, dia boleh mendapat kebenaran daripada Jabatan Insolvency. Sekiranya seseorang tu diisytiharkan muflis atau bankrupt, dia dah kena report kepada Jabatan Insolvency sekarang. So sekarang ni bila seseorang tu diisytiharkan muflis ya, bank dah tak boleh buat panggilan kepada dia, bank dah tak boleh call dia, tak boleh hantar peringatan kepada dia. Semua pembayaran dia adalah melalui Jabatan Insolvency dah ya sekarang. Okay? So, jadi dia penting untuk dia berhubung dengan Jabatan Insolvency. Okay. So jadi macam mana dia nak keluar daripada kebankruptan? Dia boleh keluar daripada kebankruptan, dia boleh berhubung sekiranya dia telah membuat bayaran dia habis. Dia boleh berunding berapa yang dia boleh bayar dan sebagainya. Dan 5 tahun sekarang ni dia boleh berunding dah. Kalau dia dah rasa dia boleh bayar, dia boleh berunding keluar ya. So
like I said, dia bukan the end of the road. Dia mungkin untuk setengah orang ini jalan penyelesaian yang terbaik dan tak salah. Ya, tak salah. Okay. Cuma kita boleh elakkan isu ni sekiranya kita dapat lihat kepada isu kewangan kita lebih-lebih awal. Jangan sampai ke bankruptcy baru nak lihat kepada keberhutangan kita. Kita boleh elakkan lebih awal kalau kita ambil langkah 4A ni. Saya nak kepada 4A ni dulu. Kalau kita ambil langkah 4A, mungkin kita dapat selesaikan isu keberhutangan kita lebih awal. Boleh selesaikan sebelum nak kepada kebankruptcy dan sebagainya. So antaranya ialah akui. Akui dulu. Ini yang susah. Ramai orang bila menghadapi masalah kewangan dan sebagainya, dia tak nak akui dia ada situasi tu. Dia rasa boleh handle. Kadang-kadang kita rasa kita boleh handle. Tetapi hakikatnya kita ni handle dia sebab tiap-tiap bulan kita dapat gaji, kita rolling saja. Apa akan jadi kalau sebulan tak dapat gaji? Memang takut. Kalau dah rasa di situasi tu, kalau aku akan sangkut, tak boleh tahan 3 bulan pun, selepas tu memang maksudnya pengurusan kewangan kita tu tidak terurus lagi. Meaning to say kita tak ada sustainable plan. Yang paling sustainable ialah walaupun aku kehilangan pendapatan, saya masih boleh sustain untuk 3 bulan atau 6 bulan. Kalau anda dalam situasi itu, bermaksud pengurusan kewangan anda ni bolehlah dikatakan okey. Anda boleh lagi survive, ya. Tetapi kalau rasa memang anda kira memang tak ada peluang pun anda nak hidup macam tu, that means anda memang kena akui ada isu, kena ambil langkah 4A ni. Ambil langkah 4A ni untuk lihat bagaimana saya nak isu. Ataupun kalau kira tadi, anda kira nisbah hutang anda lihat dan lebih daripada 60%, anda memang dah serius dah kena ambil langkah ni. So analisa, akui dulu. Jangan risau, siapa yang tak ada isu kewangan? Semua orang akan go through masalah kewangan, ya. Tapi siapa yang berjaya? Yang berjaya ialah mereka yang mengakui. Mereka yang kata, okey, sekarang ni saya ada masalah, saya nak cari jalan penyelesaian. So that is a victory. Bagi saya, itulah victory. Ya? So kita akui dulu. Lepas tu kita analisa. Yang kedua kita analisa. So kita duduk tengok, ya. Kita analisa, kita senaraikan. Katakan isu kat sini ialah isu hutang. Dia nak keluar daripada hutang dia. Okay? So jadi dia senaraikan semua hutang yang ada. Itu analisa dia. Dia senaraikan semua hutang yang ada. Katakan apa pinjaman dia, bank mana, berapa baki dia, ya. Lepas tu dia senaraikan. Lepas tu yang ketiga dia analisa juga, yang kedua dia analisa dari segi bajet dia juga. Berapa duit yang ada. Yang ini dia analisa jumlah hutang. Yang ini dia analisa belanjawan dia, bajet dia pula. Berapa sebenarnya belanja dia setiap bulan. Okay? Kenapa yang ni? Supaya dengan yang ini kita boleh lihat apa tindakan yang perlu diambil. Dia nak ambil tindakan apa. So dia boleh tengok, okey, kalau isu ni saya kenalah kurangkan yang ini, lebihkan yang ini dan sebagainya. Dan dalam buat ni, katakan dia kena kurangkan perbelanjaan anak dia punya renang ke apa ke khusus dia kena ni. So then dia boleh bincang. Tapi yang ini kena bincang dengan keluarga, ya. Tak boleh buat sendiri. Sebab kalau melibatkan perbelanjaan keluarga dan sebagainya, dia kena bincang dengan keluarga. Kalau tak, memang teruklah nanti situasi dia. Ya? So jadi yang tu. Okay. Lepas tu dia ambil tindakan, dia balik pada hutang dia boleh tengok, okey, mungkin hutang ni saya boleh bayar lebih. Kalau dulu saya bayar 2005. Tetapi dengan saya adjust bajet saya ni semua, saya boleh bayar 2007. Maksudnya saya boleh kurangkan jumlah tempoh tahun. So yang ni mungkin dalam proses anda nak kurangkan pembayaran hutang, anda nak selesaikan. Katakan orang ni nak bersara, dia fikir dia nak bersara umur 55 tapi dia nak selesaikan semua tu, dia boleh buat plan begini. Ni saya nak plan, saya nak selesaikan semua ni. Ya?
Tetapi sekiranya anda tak dapat nak selesaikan, kalau memang teruk hangat nak selesaikan sendiri, tak payah, tak boleh nak uruskan dan sebagainya, anda boleh ke AKPK. Keempat ialah AKPK. So AKPK juga boleh membantu anda, ya. AKPK boleh membantu anda. AKPK boleh berikan khidmat nasihat yang percuma, ya. Dan hari ini sebenarnya dalam apa ni nak katakan, dalam book kita pun hari ini, ya, dalam kita ada virtual booth kan, kita ada virtual booth di mana AKPK pun ada virtual booth. So ramai boleh mengunjung juga untuk melihat, ya, apa yang AKPK boleh membantu juga, ya. So jadi bagaimana AKPK boleh membantu? Kita boleh membantu dari segi, ya, macam saya beritahu tadi lah, bagi mereka yang ada isu keberhutang, dia tak tahu nak bincang dengan bank macam mana, so dia boleh ke laman web ni services.akpk.org.my, dia boleh ke sini dan dia boleh masukkan, sebab sekarang ni as of now kami belum lagi membuka operasi kepada orang ramai. Kami semua masih bekerja online lagi. So jadi anda boleh masuk ke website ni, anda boleh masukkan butiran anda, maklumat anda, dan kaunselor kami akan menelpon anda untuk memberikan khidmat seterusnya. Ingat, ya, sekiranya anda memasukkan maklumat anda sahaja, barulah kami akan menelpon anda. Sekiranya anda belum memasukkan maklumat anda, kami tidak akan menelpon anda. So anda tidak ada apa-apa apa nak dikatakan, anda tidak akan ada, sebab ada orang dia menggunakan nama kami, dia menelpon, ya, dia kata saya ni ejen AKPK, saya boleh membantu anda, tetapi kita boleh buat pengurusan anda dengan AKPK dan dapatkan struktur tu, anda kena bayar kami komisen pula. Ingat, ya, perkhidmatan AKPK untuk kaunseling dan ni semua adalah percuma. Jangan bayar kepada siapa pun, ya. So anda masukkan maklumat anda di sini dan kami akan menelpon anda. Okey. So ingat, ya, jangan bersendirian, jangan berdiam diri dengan isu keberhutangan dan isu ni. Ada banyak jalan penyelesaiannya, ya. Dan anda ingat, ya, hutang ni memang perlu dibayar walaupun tidak dituntut, ya. Kita masih perlu membayar, ya. Dan hidup sederhana tanpa hutang ni sebenarnya lebih damai, ya, daripada kelihatan kaya kerana hutang. Kita pun dah lihat ramai orang begitu, kan. So itu yang kita nak fokus, ya. Saya akan kongsi juga link untuk anda periksa secret record anda. Yang ini penting. Kalau anda boleh periksa report secret ni, anda boleh lihat, ya, dari segi dari segi hutang anda, berapa sebenarnya yang anda ada, ya. Okay. Yang ni saya ada share link untuk anda check report secret. So report secret ni dia akan tunjuk berapa sebenarnya jumlah hutang yang ada, berapa sebenarnya di mana di hutang kita dengan bank. Lepas tu yang paling penting ialah apa yang kita akan lihat ialah rekod pembayaran kita. Bagaimana rekod pembayaran kita setiap bulan untuk yang ni. Kalau kita tak dapat check dengan sebab sekarang ni secret dia pun tutup, kan, kita boleh juga check dengan CTOS atau Experience untuk report kredit. Kredit report ni penting, ya. Kredit report ni penting untuk kita periksa. Dan kredit report ni akan menunjukkan di mana kita ambil hutang, berapa kita ambil hutang dan apakah corak pembayaran kita, adakah dia cantik atau tidak. Kenapa saya ulang kali cakap yang ni penting? Sebab waktu tadi saya ada tunjukkan saya nak kira nisbah hutang, saya nak kira baki hutang, saya nak buat perancangan penyelesaian hutang. So report ni bolehlah membantu kita melihat okey, berapa agaknya jumlah hutang saya dengan semua bank. So saya dapat tulis dan senaraikan, saya akan tahu diri saya ni dekat mana sekarang, berapa sebenarnya yang saya ada.
So penting juga ya. Saya akan share juga link virtual booth AKPK untuk digunakan untuk jumpa juga dekat sini. Dan link tu pun anda boleh guna untuk mendapatkan khidmat nasihat yang lebih lah dengan AKPK-nya. So saya rasa saya dah sebenarnya dah tamat kepada the end of my session sebenarnya. Cik Zaki, saya rasa lebih awal. Mungkin kita boleh buka lebih kepada soalan ya. Zaki. Okey, kita rehat dulu Puan Malah kawan. Kita main pop quiz dahulu. Lepas tu kita pergi kepada soalan Q&A. Alright, boleh? Sorry Cik Zaki. Okey, kita rehat dulu. Puan Malah rehat dulu. Mungkin baca dekat chat dulu. Saya akan buat pop quiz. Lepas tu kita kembali balik bersama dengan Puan Malah. Okey, terima kasih Puan Malah. Baiklah, saya akan kembali bersama dengan Puan Nirmala. Kalau ada persoalan yang kita saya kongsikan. Okey, Puan Nirmala. Saya baru masuk ni. Ada yang masuk lagi ni. Soalan-soalan yang cuba dikemukakan oleh para pendengar kita pada pagi ini. Kita pergi pada soalan yang pertama, Puan Malah ya. Datangnya daripada Puan Nur Ashikin Musa. Dia kata memang nak tanyalah, dia kata. Di luar sana Puan Malah memang banyak agensi kewangan yang memberikan menyedia untuk pelabur ataupun peminjam. Jadi nak tanya, pinjaman ESBF, Amanah Butra Financing tu, adakah yang dikirakan sebagai pinjaman peribadi? Silakan Puan Malah. Okey. Memang yang itu pembiayaan peribadi lah dipanggilkan. Tetapi tu yang saya cakap, pinjaman tu diambil untuk buat pelaburan dan ada pulangan daripada pelaburan tersebut. So apa yang penting di sini ialah kita kena pastikan pulangan pelaburan tu melebihi kos pinjaman yang kita bayar. So katakan kos kita bayar dalam 4% dan sebagainya, dan tapi pulangan yang kita akan terima adalah dalam 6%, 7%, bermaksud kita untunglah dari segi 3% begitu. So tetapi bila kita kira kos pinjaman, anda kena ingat ya, jangan kira rate yang mereka bagi, yang itu bukan effective rate. Effective rate dia lain. So tanya bank apa cost efektif dia. So, kita akan gunakan cost efektif untuk kira ya. So jadi tetapi anda akan untung juga. Sebenarnya anda akan untung juga. Cuma keuntungan anda tu tidak maksimum lah sebab anda ada bayar kos ya. So, jadi apa-apa pun macam tu. Malah macam kita beli rumah pun macam tu juga ya. Kita masih bayar kos pinjaman, tetapi disebabkan harga rumah ni dia ni nilai dia selalu naik jauh lebih tinggi kan. So, jadi memang kita untung. Tapi kalau kira-kira sebenarnya tu cara terbaik ialah kalau kita nak memaksimalkan keuntungan, kita kenalah selesaikan pinjaman kita ni lebih cepat. Kita cuba kurangkan pinjaman kita. Kita boleh bayar lebih untuk kurangkan pinjaman kita dengan lebih cepat. So dengan begitu kita dapat memaksimalkan pulangan pelaburan kita. So itulah caranya kalau kita lihat. So sebenarnya kalau kadang-kadang orang kata, adakah perlu saya bagi contoh lah, katakan pinjaman dia dalam 1%, 2% je keuntungan dia, kos dia. Tapi keuntungan kat sini saya dapat dalam 9%, 10%. So dia tinggi, jauh kan tinggi dia. So mungkin saya boleh melabur lebih, tapi saya kena selesai tu. At the end of the day, pelaburan dengan duit yang bersih of course is the best lah. Duit yang tak ada kos. Ya? Tapi ramai tak dapat nak mulakan begitu. So dia akan mulakan begini. Tetapi kita ambil langkah untuk selesaikan dengan lebih cepat lah. Okey, itu dikalahkan Puan Nur Ashikin ya, mendapat jawapan daripada Puan Malah. Okey, Puan Malah, kita pergi kepada soalan yang kedua daripada saudara Aslan. Mungkin panjang sikit lah dengan cerita dia ni. Mungkin berkaitan dengan insolvensi. Alright, bagaimana pihak bank memastikan win-win situation antara pembida dan juga owner aset yang dilelong supaya harga bid dapat sekurang-kurangnya cover balik jumlah balance hutang bank, terutamanya semasa pasaran hartanah tidak memerangsangkan. Sekiranya balance hutang lebih daripada 30K, adakah ia akan masuk di insolvensi, Puan Nirmala? Silakan. Okey,
yang ni pun saya ada baca tadi. Dia tanya panjang. Panjang. It's hard to say lah sebenarnya. Win-win ni, it all depends on the market lah. Okay, bila diorang buat lelongan ya, harga lelongan dia akan tengok pada market price lah. Dia akan lelong. So, bila tak ada bidder, tak ada orang bid ya, dia kalau ada orang bid, dia akan naik ya. Tapi to be very honest, banyaknya dikontrol lah ya. Tetapi bila katakan diorang mula bid, dia ada juga ceiling price dia ya. Tapi katakan kalau tak ada orang bid, tak ada orang nak beli rumah hartanah tu, the next time dia buat auction, dia akan turunkan 10%. So setiap kali dia buat auction, dia akan turun 10%. Kalau tak ada orang bid lah. So, kita boleh lihat ya, di macam kawasan, kalau kita lihat projek-projek perumahan yang dulunya gagal ya, dululah. Gendala. 20 tahun dulu kalau orang kenal, orang lama dia akan kenal lah Bukit Tidak Beruntung kan. So jadi kalau anda lihat ya kat newspaper waktu tu, kita dapat lihat ya ada apartmen semua 9,000, 11,000 tau. Harga satu apartmen tu jalan ya. Sebab dia sebab that one, the whole building tu ya, whole bangunan tu dia macam tak ada orang duduk, tak ada orang ni. So dia consider dia jatuh lah, dia jatuh teruk. And then so sebab setiap kali dia buat bidding tak ada orang beli ya. So of course kalau bidding tu tempat tu memang memang orang berebut lah ya, orang berebut ya, memang high value and area kan. Of course orang akan berebut lah nak beli, tapi to be very honest, kalau saya mampu beli dengan harga yang tinggi, saya akan beli rumah yang bukan dalam lelongan. Betul tak? Saya boleh beli je kan. So if I really want to follow market price, dia tak adalah tunggu lelongan. So orang yang nak beli dalam hartanah lelongan ni memang dia dah akan fix, dia akan maintain kalau harga tu lebih rendah daripada market value. Baru dia akan bid untuk the price kan. So unless kalau nak katakan tempat tu tak ada rumah kosong, orang berebut nak beli rumah kan. So it's very obvious because the mindset is kalau saya beli rumah lelong, dia ada risiko dia juga. Kalau saya beli rumah lelong, saya sebenarnya tak dapat nak tengok dalam rumah tu tau. Keadaan dia macam mana. Dia dah advertise, saya boleh pergi tinjau kawasan rumah kat luar dan sebagainya. Bergantunglah how much. Tapi kalau you kenal orang dalam, depending lah. Tak boleh nak bagi tahu open kan. Tapi it totally depend kan. Tapi secara the guideline ni, dia memang tak boleh masuk dan tengok rumah tu. Dia hanya boleh tengok di luar dan sebagainya. So kerosakan dalam rumah tu kita tak tahu. How much maintenance nak kena buat. So memang tak tahu. Memang kita tak tahu. Ya, so jadi banyaklah mungkin. So kalau dia beli rumah dalam lelongan, dia kena bersedia dengan money untuk renovation, perbaikan dan sebagainya. Dan upfront dia nak bayar rumah tu 10%, memang dia kena ada cash kat sana untuk buat booking. Bila dia buat bidding tu kan, dia buat booking, bidding tu dia kena ada. So, kalau you ada tu memang ramai akan cuba untuk rumah lelongan sebab memangnya boleh jimat lah sebab dia akan lebih rendah daripada. Dia orang akan tunggulah untuk bid. Bila harga tu turun sikit, baru dia dah mula bid. Ya? So, win-win situation, of course the bank nak harga yang dijual dia tinggi supaya dia boleh settle the loan kan. Right. So, sebab katakan kalau bank tak dapat jual pada harga pasaran, katakan baki hutang orang ni dalam 100,000. Tapi kawasan tu katakanlah macam Bukit Beruntung dulu kan. So dia dapat lelong untuk 60,000 je. Itu shortfall kan. So baki pinjaman 100,000, dia lelong 60,000, ada 40,000 shortfall. Ni dipanggil rugi atas jualan. So kalau rugi atas jualan ni, dia akan cari balik peminjam. Dia akan cari balik peminjam dan peminjam kena bayar balik. So peminjam ni yang dah lah kesempitan kewangan, itulah sebabnya dia tak boleh bayar. Ni kan, so of course dia nak kutip balik duit ni pun bank pun susah kan.
So of course dari segi institusi kewangan kalau boleh win-win untuk dia ialah saya dapat cover baki pinjaman. Kan? Tapi of course as pembeli, peminjam, kita nak yang lebih tinggi supaya at least kalau you lelong katakan baki pinjaman 100,000 tapi dapat lelong untuk 250,000. So dia akan tolak kos administratif dia semua dia tolak, dia baki kita baki. So it's always better kalau boleh, kalau kita memang dah rasa ada masalah untuk membuat pembayaran, kita cubalah untuk jual sendiri, cari pembeli sendiri, jual sendiri. Sebenarnya kalau anda dah ada penjual yang sedia membeli, bawa je ke bank, aturkan, and then bank tu boleh tolong untuk buat all that thing. Of course ada cost lah, tapi mungkin boleh ambil pinjaman dengan bank yang memang ada tu, yang sedia ada. Kalau orang ni layak, dia lulus, so lagi senang lah dia punya transfer tu semua berlaku. So it's always better to selling on your own lah kalau boleh. You give more. Of course bila dah cuba nak jual sendiri pun tak boleh, nak bayar pun tak boleh, dan kita biar je lah bank untuk elok. Kan? Okey, itulah jawapan daripada Cik Malam untuk Azlan. Alright, masih lagi soalan lagi kepada Puan Aziatul. Okey, begini ceritanya, adakah IKPK membantu jika kita nak buat hutang kepada orang yang berhutang dengan kita? Saya berhutang dengan Mimala, tapi saya tak mampu nak bayar. Dan adakah IKPK boleh membantu saya untuk menyelesaikan hutang tersebut? Silakan Puan Mimala. Okey. Berhutang dengan orang persendirian ya. Tak boleh. Kita tak boleh nak bantu. Kita hanya boleh bantu untuk pinjaman yang diambil daripada bank-bank yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Selain daripada bank, kami sekarang ni membantu untuk PTPTN, Aeon Credit, MBSB, Ketun, ya. Yang lain belum, ada koperasi satu je yang boleh, yang lain pun belum lagi. Peminjam wang berlesen pun kami tak dapat nak membantu, ya, sebab peminjam wang berlesen ni dia dapat lesen bukan daripada Bank Negara, ya, dia punya lesen dia dikawal oleh Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Okay. Sama dengan pajak gadai, kedai pajak gadai pun oleh Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, ya. So yang itu kami tak dapat membantu. Tapi lagilah dengan persendirian, ya, memang sebab yang one dia saya ni pinjam, saya memang tak adalah regulate apa-apa, tak ada orang kawan saya. Yang ini atas dasar kepercayaan. Saya percaya, saya tak ada apa-apa. Sama dengan yang peminjam wang tidak berlesen, walaupun dia keluarkan apa-apa agreement dengan anda, agreement tu hanya sah kalau saya nak menuntut duit ni daripada dia, saya bawa ke mahkamah. Saya yang kena cari peguam, saya bawa ke mahkamah, saya buat tuntutan. Yang macam ni, kalau saya nak tuntut duit, katakan dia nak tuntut duit daripada saya tak nak bayar, ya. Lepas tu saya, yang satu je cara saya ialah bawa dia ke mahkamah. Saya boleh bawa dia, saya buat tuntutan. Tapi kalau ada bukti, senanglah. Kalau saya kata tak ada, saya bagi dia. Dia boleh cakap, mana ada, awak tak bagi pun saya tak kenal awak. Jangan Cik Zaki kat AKPK, especially isu penjamin. Penjamin, isu yang ni, saya lupa nak bagi tahu, sambung bayar kereta. Sambung bayar kereta kan. Katakan saya beli kereta ni, saya tak mampu nak bayar. Lepas tu Cik Zaki kata Cik Zaki nak tolong saya. Cik Zaki, tapi Cik Zaki tak boleh ambil pinjaman. Okay. So Cik Zaki kata saya akan bayar kereta, saya pakai kereta ni, saya bayar kereta ni. Tapi nama masih bawa nama saya. Kan? So katakan Cik Zaki tak bayar, katakanlah. Cik Zaki baik kan, tapi katakan tak bayar tu, bank takkan cari Cik Zaki, bank akan cari saya sebab nama dia nama saya kan. Then Cik Zaki boleh kata saya tak tahu pun, saya tak kenal pun Puan Mala. You know, and saya tak ada bukti. Saya tak ada bukti. Apa bukti saya? Ada orang dia buat agreement, dia akan buat agreement antara yang sambung bayar ni. Tapi agreement ni tak sah dekat bank tau. Bank tak layan agreement ni. Sebab pinjaman kereta ni ialah pinjaman sewa beli. So saya, bank, kalau anda lihat belakang Rotex dokumen anda tu,
Kalau lihat pemilik dia bank institusi kewangan tu ya, sebab dia sewa beli je dekat kita, dia sewa je. Bila kita dah bayar habis baru dia pindah ke nama kita. Kan? So jadi bagi bank itu harta saya. Anda tak ada hak untuk sambung bayar kepada orang lain. So agreement yang anda buat tu tak sah. Agreement saya lebih penting dengan awak. Tapi katakan dia nak tuntut juga, okey, saya boleh bawa dia ke mahkamah sebab saya ada surat tu. Tapi saya yang kena bayar kos guaman, saya kena bayar ni. Kalau saya menang saya dapat balik lah. Kalau tak, kadang-kadang bertahun-tahun kan, bertahun-tahun jalannya. So itu yang bahayanya lah sambung bayar dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita buat begitu di bawah undang-undang, kita boleh dikenakan penalti juga daripada pihak bank. Sebab kita tidak menghormati perjanjian yang sedia ada. Itu atas dasar percaya kepada saya. Walaupun apakah tindakan tu boleh kita berdua pergi ke bank and then selesaikan masalah tu pun tak boleh juga ya Puan Nimala untuk ditukar nama juga kereta tu. Nak tukar nama sebab kereta ni dia susut nilai tau. So dia more of saya kena, dia tak boleh macam transfer nama je. Pemilik dah kena jual lah. Kena jual dan pemilik tu kena ambil pinjaman dia. Memang kereta ni ramai orang ambil jalan senang dia buat sambung bayar. Tapi bahaya dia tinggi sangat. Dan kami dekat AKPK saya pernah lihat banyak kes sambung bayar ni bukan di kalangan kawan-kawan, di kalangan keluarga yang jadi masalah. Adik-beradik, abang anak kata banyak ke. Hari tu pun ada satu kes dia telefon, dia bagi kereta dia dekat abang dia. Abang dia tak nak bayar, dia minta balik kereta pun tak nak bagi balik. Alright. Itulah situasinya kalau kita berhutang dengan orang lain, kita tidak boleh membantu. Okey, tak apa, kita teruskan ke persoalan Aziatul juga. Banyak itu soalan yang kedua. Okey, ini berkaitan dengan rumah pula Puan Nimala. Rumah yang dibeli terbengkalai tapi bayaran bulanan masih kena bayar. Jika kita di blacklistkan oleh pihak bank sebab tak bayar bayaran bulanan, adakah kita boleh rujuk dengan AKPK? Kalau rumah terbengkalai, anda boleh datang ya, tapi anda kena fikir, ingat jugalah Aziatul ya, kita kena bayar juga sebab dia punya konsep. Kami boleh berunding dengan institusi kewangan dengan berapa bayaran dia, tapi bayaran dia kena bayar juga sebab katakan sebab bank release payment kepada projek ni, katakan saya tak ambil pinjaman bank. Saya pergi booking projek ni dengan sendiri je. Dan progressive payment ya, setiap kali dia bina 10%, 20% tu saya bayar cash. Katakan projek tu terbengkalai, saya nak tuntut duit saya ni balik, saya kena tuntut daripada developer tu. Betul kan? So dalam konsep ni, bank ni dia bayar bagi pihak kita. Kita tak ada tunai tu, bank bayar bagi pihak kita kepada projek ni kan, dan projek ni terbengkalai. So bank dia memanglah dia nak minta kita bayar. So kalau datang kepada KPK, apa yang kami akan buat, tapi kena pergi kepada KPKT ya, Kementerian Perumahan tu, dalam website diorang anda boleh check tau projek ni terbengkalai ke tak. Dia akan isytiharkan, confirm terbengkalai. Confirm apa status dia akan. So anda boleh print kalau terbengkalai, dapat surat tu datang pada kami dan kami akan bincang pada bank, okey janganlah charge dia progressive interest tu dah. Biarlah dia bayar jumlah yang anda keluarkan sahaja. Biarlah dia bayar. Macam tu kami boleh cubalah bincang dengan bank ya. So itu yang boleh kami buatlah. Okey, terima kasih Puan Nimala. Jadi Puan Nimala, dengan perkongsian kita pada pagi ini cukup menarik dan banyak soalan-soalan yang ditunjukkan. Jadi Puan Nimala, mungkin ada kata-kata akhir nasihat Puan Nimala berkaitan dengan komitmen pinjaman dan kewangan kita. Silakan Puan Nimala. Thank you Cik Zaki. Terima kasih kepada PNB, SNB Sembang menjemput kami daripada AKPK dan terima kasih kerana menganjurkan topik-topik yang hebat ya. Kalau boleh ikutilah ya. Saya rasa yang follow tu memang follow, saya rasa sebab semua topik-topik yang dibawa tu semuanya hebat-hebat. So thank you so much atas peluang ni, dan kepada semua be in power with your finances sebab kita lah yang sebenarnya control.
kita sebenarnya yang boleh membawa kepada perubahan ya. Dan jangan tunggu hari ini, jangan tunggu untuk esok. Saya mulakan dia hari ini ya. Demi esok yang lebih baik ya. So, jadi bagi anda yang memerlukan khidmat nasihat, tolong jangan tunggu kalau isu hutang tu dah teruk baru nak jadi ya. Jangan cari penyelesaian dia awal dan ambil tindakannya semuanya awal-awal. The saying of if we fail to plan, that means we are planning to fail. So dengan tu saya harap saya ucapkan selamat berjaya kepada semua. All the best, take care, stay safe and have fun with your finances. Sebelum tu, Puan Nirmala, mungkin ini soalan terakhirnya. Dia nak juga minta penolak jawab kan katanya. Tolonglah, sampai dia telefon saya. Datang daripada Masjidatul Aisyah katanya, hai Puan Nirmala, ni nak tanya sangat. Ini panjang sikit ni cerita ni. Okey, okey. Jika pernah ada handphone tahun 2000 dulu dan kenderaan sudah pun dilelong. Okey, right? Tapi ada pihak legal call untuk tuntut hutang tersebut. Dah menawarkan diskaun lagi. Contoh, ada hutang RM12K. Contohnya, mereka boleh bagi 50% diskaun. Bila tanya di bank, kata dah urus sebab hutang sudah lapuk. Soalan saya, soalan saya, adakah syarikat legal itu skema? Atau patut kita pergi ke AKPK untuk bincang sebab risau ini adalah skema. Dan sedangkan kes ini sudah berlalu 20 tahun yang lalu. AKPK boleh tolong ke kalau kes ini dan risau juga akan pergi ke mahkamah kes ini. Saya wakil saja. Ini orang lain punya. Pula dah. Dia ada kes lama sebenarnya. Boleh. Silakan. Boleh Puan, datanglah ke AKPK. Jangan tunggu lama-lama. Kita akan bincang untuk selesaikan isu yang minta untuk datang. So dengan link yang saya hantar tadi, ataupun saya ada hantar satu lagi yang kawan saya, klik saya ni dia ada ya, Google Meet dia daripada 11.30 dia akan on boot dia sampai pukul 4 hari ni. Ya, anda boleh dengan link yang saya bagi tadi ya, 11.30 hingga 4 PM tu boleh jumpa ya dekat link tu, and then saya akan share balik, ataupun dengan link AKPK anda boleh juga buat temu janji kepada semua, kepada AKPK ya. So boleh juga buat temu janji, and then kita akan memberi khidmat nasihat juga. So please, jangan tunggu, tak apa. Walaupun katakan macam saya bagi tahu tadi kan, kes tu kami tak dapat bantu sebab dia bukan bawah AKPK dan sebagainya. Tapi mungkin kami bolehlah tengok macam mana nak bagi khidmat nasihat dan sebagainya kan. Okey, yang saya purchase dia tadilah. Alright. Okey, tidak harapkan apa yang dikerjakan oleh Puan Nirmala kepada yang sudi yang bertanya mendapat maklumat, dan yang pentingnya di sini apa masalah pun sila berjumpa dengan AKPK, rujuk dahulu. Okey, terima kasih Puan Nirmala atas perkongsian. Mungkin kita akan berjumpa lagi suatu masa. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, boleh melalui laman media sosial SMB dan laman sembang SMB untuk mendapatkan tips perancangan kewangan dan maklumat dari Membina Khidmat SMB pada masa hadapan. Alright, saya kongsikan balik. Okey, sekejap. Okey. Dan untuk makluman semua peserta, setiap Jumaat macam hari ini jam 10 pagi SMB mengadakan program Teman Sembang SMB yang terbuka kepada umum dengan topik yang berlainan setiap minggu. Hari ini kita dapat bersama dengan Puan Nirmala daripada AKPK. Jadi teruskan bersama kami dalam Teman SMB. Dan itu dia, terima kasih sangat lagi kepada Puan Nirmala yang sudah berkongsi, dan akhir kata kami pihak SMB mohon maaf di atas kekurangan berlaku sepanjang program ini dijalankan, dan di luar sana kita masih lagi belum menang. Okay? Jaga SOP kita, jaga diri kita, dan kita harapkan, semua orang mengharapkan nak pergi ke Langkawi agaknya. Semua orang mengharapkan nak keluar daripada zon kita ni, Lembah Kelang, untuk pergi rentas negeri. Tetapi insyaAllah dengan kebersamaan kita, kalau kita akan dapat mengatasi sekurangnya, kita dapatlah pergi ke rentas negeri. Alright, teruskan bersama dengan SMB dalam program Sama-Sama SMB. Terima kasih kepada anda, terima kasih semua, terima kasih tak ringan kepada Puan Nirmala yang sudah bersama, dan sampai jumpa pada lain waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.